متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله 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 يا الله يا ربي يا الله.
Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu malam daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin atau jadi tuan-tuan, perjalanan itu sangatlah jauh, ya.
jauh di antara Mekah dan juga Masjidil Aqsa ni, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni. Kalau tuan-tuan mudah nak ingat, rasa-rasanya mudah nak ingat. Kalau saya bacakan, 1239 km. 1239. Nombor 1, 2, 3 berturut dan ambil nombor ujung. Jadi 1239 km. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mudah saja kita tak boleh lupa ni. 1, 2, 3, 9. Ini bukan nombor itu tau. Jangan pula nombor itu. Ada yang minat pula nanti kan. Oh ini nombor bagus ni kata dia. Jadi Nabi Muhammad bukan sahaja sampai ke Masjidil Aqsa, bahkan lebih jauh lagi dia di-mi'rajkan dalam surah An-Najm. Daripada ayat 1 tu dia punya dalilnya, itu dalil Nabi Muhammad di-mi'rajkan, naik, dibawa naik, bukan terbang, dibawa naik, bukan dia naik sendiri, bukan naik tangga, ke langit demi langit sehingga langit yang ke-7, sampai pula langit yang ke-7 dia sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai lagi tinggi lagi sampai ke Mustawa, lagi tinggi lagi, yaitu sampai ke Hadratil Qudsi. Jadi disitulah dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah dialog di antara dia dan diperlihatkan kepada Nabi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan difardukan solat 5 waktu. Secara ringkasnya lah, kemudian dia turun balik sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik kenderaan buruk dan juga balik ke Mekah. Sebelum subuh dah sampai ke Mekah. Bayangkan. Oleh sebab itu dalam ayat tadi, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkati di sekelilingnya, khususnya di Masjidil Aqsa itu, untuk diperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Para alim ulama telah pun menyatakan bahawa ada beberapa tujuan objektif Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan ini. Antaranya ialah untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tahun yang ke-11 adalah tahun yang makan tahun sedih kerana kematian 2 orang yang disayangi, 2 orang yang dikasihi. Dalam 1 tahun 2 orang. Siapakah mereka itu? Yang pertama ialah isteri beliau sendiri, iaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama dia, meninggal dunia. Khadijah adalah seperti tangan kanan Nabi. Dialah segala-galanya. Walaupun seorang perempuan, tapi dialah dikatakan perempuan yang pertama masuk Islam. Daripada segi siapa yang pertama masuk Islam, daripada perempuannya Sayyidatina Khadijah sendiri. Dialah yang membantu Nabi menyebarkan dakwah Islamiah dengan dia punya diri dia sendiri, dan juga dengan harta dia. Dengan harta dia diserahkan semua. Dia seorang kaya, seorang bangsawan, seorang cerdik pandai. Itu setelah diberkahwin dengan Nabi menjadi Rasul, dia menyerahkan semua hartanya untuk
gunakan sebagai dakwah Islamiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedih dia. Keduanya adalah Abu Talib. Sejak Nabi berumur 8 tahun, datuknya meninggal, dipelihara oleh Abu Talib sehinggalah besar dia menjadi Rasul, dan sehinggalah dia wafat. Dia Abu Talib ni meninggal dunia, wafat. Walaupun dia wafat ni, Abu Talib ini dia belum lagi sempat memeluk Islam, tapi dialah orang kuat yang backing Nabi daripada ancaman orang-orang Quraisy, kerana Abu Talib adalah seorang pembesar Mekah. Kedua-duanya meninggal dalam tahun yang ke-11. Siapa tak sedih? Kalau tuan-tuan sendiri agaknya lah kematian yang dikasihi, yang disayangi, sudahlah tentu orang itu orang penting bagi kita umpamanya, tentulah kita merasa sedih. Dan bila dua orang kuat ini dah meninggal dunia, maka orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang Quraisy ini yang masih lagi kafir, dia makin kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipikirkan oleh Nabi dalam keadaan yang sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi, tujuannya adalah untuk menghibur. Bukanlah dimainkan lagu-lagu. Kalau kita ni hibur main lagu-lagu gitu agaknya kita. Tapi bagaimana dia? Dalam ayat tadi, linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan akan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya stres dia hilang. Tu mencari bertenang semula ingatannya, insya-Allah. Jadi sebab itu Nabi dipanggilkan. Kita lihat daripada awal. Saya tidak akan bermaksud daripada awal sampai habis, memang terlalu panjang. Kita lihat perkara-perkara kekuasaan Allah yang sebelum tu tidak berlaku, tidak pernah wujud, tak pernah nampak pun Nabi. Walaupun sudah jadi Rasul 11 tahun, tak pernah nampak. Antara ini pembedahan dia sendiri, pembedahan yang dilakukan oleh malaikat Jibril bersama malaikat Mikail sendiri. Pembedahan yang tidak menggunakan alat perkakas, dalam sekejap masa, dan sembuh dalam masa yang sama juga. Tidak merasa sakit. Itu kan hebat. Kemudian itu tanda kekuasaan Allah. Kemudian binatang tunggangan yang dibawa daripada syurga, iaitu bernama Burak, itu pun begitu juga. Tidak ada di muka bumi ini yang namanya binatang Burak, tak ada. Kelajuan dia tak tahulah berapa km, 1 jam agaknya. Sekilas mata memandang pun dia punya jauhnya tu, lajunya sekilas mata memandang, wah jauh. Apalagi kalau 1 jam, tak tahulah berapa tu. Jadi itu adalah binatang Burak yang tak ada dalam muka bumi. InsyaAllah tuan-tuan, kalau nak naik boleh. Siapa nak naik boleh masuk syurga. Syaratnya masuk syurga, insyaAllah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Dapat kita masuk syurga besok sama-sama kita tunggang binatang Burak. Amin ya Allah. Kemudian dalam perjalanan beberapa gambaran, tayangan-tayangan video, contohnya lah gambaran-gambaran umat Nabi masa itu sehinggalah masa kini dan sehinggalah ke hari kiamat. Ada berbelas tayangan berhubung perkara-perkara baik dan perkara-perkara jahat, dengan dia punya gambaran siksaan dengan sebab dosanya. Kalau yang baik dengan ganjarannya, yang jahat dengan dia punya balasan azabnya. Dipertunjukkan sepanjang perjalanan. Itu juga adalah yang dikatakan kekuasaan dan kebesaran Allah yang tak pernah wujud sebelumnya. Kemudian di Masjidil Aqsa pula, Nabi diperintahkan untuk menjadi imam. Tiba-tiba masuk dalam masjid,
Orang semua dah berbaris dah menunggu Nabi untuk mengimami solat. Tapi itu semua adalah rupanya adalah roh para Nabi. Roh para Nabi dan Rasul. Yang sedang menunggu. Jadi roh tapi nampak macam hidup. Gitu. Itu di antara contoh-contohnya. Lepas tu dinaikkan tangga ajaib. Kalau sekarang sebut lift lah. Tapi ini lift bukan lift lagi, raja lift agaknya. Terus menembusi langit demi langit yang pertama sehinggalah langit yang ke-7 sampai ke langit yang ke-7. Di antara langit-langit itu ada nabi-nabi yang nabi yang langit dunia. Yang pertama ni langit dunia, setelah dibuka pintu tu ada mangganya. Kalau hanya Nabi saja yang boleh. Terus selain daripada Nabi itu, sebelumnya memang ada Nabi yang terdahulu nantilah. Yang kedua Nabi Isa dan Yahya. Dan yang ketiga ni Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Nabi 5 yang langit 5 langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, dan yang ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara nama-nama Nabi tadi, pada langit kedua Nabi Isa. Nabi Isa memang dia belum mati. Memang betul lah dia hidup dan diletakkan di langit yang kedua bersama dengan Nabi Yahya. Masa itu Nabi Yahya dia punya roh. Kemudian besok Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal apabila hampir kiamat. Dia akan membunuh Dajjal dan lepas tu dia mati di Madinah. Lepas tu kemudian Nabi Yusuf, langit yang ketiga, langit yang empat Nabi Idris. Nabi Idris ini dia dah naik dulu sebelum Nabi Muhammad bersama dengan malaikat malakul maut. Ini di seorang nabi yang seorang rasul dan nabi yang bijak, kerana dia pernah mati. Dia pernah minta mati dulu. Nak rasa mati. Sebelum mati dia minta, nanti kalau aku dah mati aku hidupkan lagi lah. Nak rasa mati macam mana. Tapi Nabi Idris pun dicabut nyawanya, kemudian dihidupkan semula. Ditanya macam mana sakitnya mati. Wah, itu Kemudian diringkaskan cerita, dia pun ingin nak melawat surga dan neraka. Jadi dibawa. Bila sampai langit, dah nawak surga, nampak neraka, dia tak mau turun ke bumi. Tak mau turun ke bumi. Alasannya, aku dah mati. Bapa aku nak turun ke bumi, nanti aku mati lagi, nanti kata dia. Jadi rupa-rupanya dalam kitab diceritakan bahawa Nabi Idris ini, tuan-tuan, dia besok pada hari kiamat, dia di antara Nabi, di antara orang yang tidak mati. Apabila tiap sangkakala oleh malaikat Israfil, semua mati. Kecuali Nabi Idris, dia tak mati. Pasal apa? Alasan dia dah mati dulu, lepas tu dah dihidupkan. Kemudian terus menerus. Jadi itulah dia punya tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat dengan mata kepala dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan stresnya, untuk menghilangkan kesedihannya. Mudah-mudahan kerana untuk menjalankan tugas sebagai Rasul. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selain daripada itu juga banyak lagi sebenarnya tujuan-tujuan tu. Cuma dalam masa yang terdekat ini saya ingin membacakan satu kitab. Kitab ini walaupun kecil, nama kitab itu ialah Kifayatul Muhtaj. Ini kitab ini menceritakan khusus untuk Isra Mi'raj, dan saya ambil bahagian
Mi'raj saja. Yang Isra tak payahlah tuan-tuan pun dah dengar semua, dah selalu dah. Ini jarang-jarang. Okey. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi diangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Ini lepas langit ketujuh. Sebenarnya lepas langit ketujuh, di langit yang ketujuh itu ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ialah kiblat para malaikat. Tak? Jadi Nabi dapat melawat kiblat malaikat. Bahkan dimasuk dalam Baitul Ma'mur itu, disembahyang kat situ. Jadi mengikut perkiraannya, Baitul Ma'mur ini tempatnya adalah di langit yang ketujuh dan di bawah arasy, tegak di bawah arasy Allah SWT. Kemudian bawah betul-betul Kaabah. Jika dijatuhkan satu batu besar, daripada Baitul Ma'mur, dia akan jatuh dalam Kaabah. Itu ini hanya Nabi yang dapat tu. Kita tak boleh. Kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, maka menutup akan dia oleh awan, ditutup. Maka kemudian Jibril daripadanya serta berhenti. Jibril ketinggalan. Dan memasukkan Jibril di Sidratul Muntaha ini, Nabi tolak Nabi Muhammad ke atas lagi. Jadi ke dalam cahaya, berkata kepada Nabi, anta wa rabbuk. Anta wa rabbuk maknanya, kata Jibril, naik lagi. Itu engkau dan Tuhan kau. Itu engkau dan Tuhan kau. Maknanya tak bersama Jibril lagi lah. Tadi daripada bawah bersama Jibril dan Mikail. Tapi bila sampai situ, Jibril tolak di atas dan berpisah dengan Nabi. Ini ya. Kata Jibril macam mana? Berkata Jibril, inilah tempatku. Setakat Sidratul Muntaha itu sajalah tempat Jibril. Jikalau lalu aku, nescaya terbakar aku dengan nur. Nabi dah masuk dalam nur tadi. Tapi Jibril tak boleh lagi. Kalau dia masuk ikut Nabi, dia terbakar. Jadi berarti Nabi lebih hebat daripada Jibril alaihi salam. Dia punya keadaannya tu. Pasal Nabi tu sendiri pun nur kan, dia bercahaya. Maka lalu Nabi SAW adalah akan 70,000 hijab, tuan-tuan. Cahaya tu, tak tahulah macam mana, kita pun tak boleh bayangkan. Tak boleh cahaya tu. Naik. Dia punya tingginya, jauhnya tu 70 hijab. Hijab ni dinding. Dinding 70,000, bayangkanlah. Kehebatannya. Kita tak boleh sampai tu. Allahu Akbar. 70,000 hijab daripada cahaya. Hingga sampai akhir sekali, dia sampai penghujung. Itu adalah namanya mustawa. Mustawa ini tempat Sariful Aqlam, iaitu kalam menulis ataupun Lauh Mahfuz yang kita selalu dengar. Lauh Mahfuz, kalam menulis itu. Maka Nabi melihat di situ. Di situ Nabi melihat akan di seorang kat situlah. Melihat seorang laki-laki yang gaib dalam cahaya. Macam orang laki-laki tapi dalam cahaya. Hilang dalam cahaya. Kok ada orang kat sini? Wah, pelik. Dalam kitab dia ceritakan begitu. Dalam gaib, ia di dalam nur aras. Maknanya cahaya aras Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun bersabda, siapa ini? Pelik betul ni. Siapa ini? Kok di sini kok ada orang? Wah, itu dia. Iyakah malaikat? Maka katanya tidak. Ataupun Nabi? Tidak. Maka katanya, siapa dia tu?
Ini macam bayangan aja tuan-tuan, bukan betul, macam bayangan aja. Kedudukan bayangan aja. Tiada. Sesungguhnya ia adalah seorang laki-laki. Wah, maknanya bayangan seorang laki-laki macam kita lah. Adalah ia pada dunia orang laki-laki yang semasa hidupnya di dunia, di situ ya, lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikir Allah. Maknanya lidahnya sentiasa zikrullah. Zikrullah ni macam-macam kan ya? Ni zikrullah. La ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Macam-macam itu zikrullah. Sentiasa basah. Masya Allah. Itu yang pertama dia. Jadi kalau kita boleh amalkan zikrullah ini, insya-Allah lah kita boleh dapat makom itu. Insya-Allah lah. Bukan kita disuruh gitu, saya tak kerja juga, tapi ada masalah apa kita zikrullah. Dalam kerja pun kita boleh zikrullah. Itu. Satu. Dan yang kedua, hatinya dengan masjid. Dalam kitab ini disebutkan hatinya dengan masjid. Maknanya orang ini ingatan hatinya sentiasa masjid, masjid, masjid. Balik masjid insya-Allah. Kalau hari ini kita nanti balik insya-Allah subuh besok datang. Balik daripada subuh insya-Allah zuhur datang lagi. Maknanya rindu pada masjid. Laki-laki yang rindu kepada masjid. Dan kalau dalam kita ingat hadis 7 golongan orang yang dapat naungan Allah pada hari kiamat, tiada naungan selain naungan Allah. Dalam keadaan panas terik itu dia dapat naungan Allah. Yang laki-laki yang mu'allik, maknanya dia punya hati itu bergantung kepada masjid. Ingatannya amin ya rabbal alamin. Tahniah tuan-tuan, mudah-mudahan ajaklah keluarga-keluarga kita sentiasa masjid insya-Allah. Dan ada satu. Jadi ada 3 amalan yang dalam bayangan cahaya tadi. Pertama tadi lidahnya sentiasa zikrullah. Kedua, hatinya sentiasa masjid ingatannya. Dan yang ketiga, tiada memaki akan 2 ibu bapanya sekali-kali. Tidak pernah marah kepada mak bapak. Maknanya anak yang soleh. Kepada mak bapak hormat. Tidak marah kepada mak bapak. Bagi anak-anak yang masih adik ibu dan ayah, tolong jangan sekali-kali kita menyakitkan hatinya. Kalau kita nak dapat karamah, kemuliaan seperti dalam ni tadi, insya-Allah ni. Jadi ada 3 perkara. Bagi yang sudah tak ada ayah dan ibu, kita sudah tak ada, kita banyakkan berdoa, cari jalan macam mana ayah dan ibu kita nak supaya kita dapat. Kerana dia dah meninggal dan kita belum dapat sempat berbakti kepada mak bapak kita, cari jalan. Kalau kita sedekah, sedekah atas nama ayah ibu. Nak wakaf atas nama ayah ibu, niatkan begitu. InsyaAllah. Apa lagi? Kalau kita mampu, mampu untuk umrahkan ayah ibu, ayah dan walaupun dia dah haji, boleh berkongsi pahala pada umrah. Boleh berkongsi pahala pada umrah. Saya diberitahu RM500, RM500 RM kita 500 untuk satu umrah. Ayah dan ibu kita yang sudah meninggal, yang dah haji lah. Kalau belum haji tu kita badalkan aja lah. 500. Ini satu cara. Kita nak berbakti kepada ibu bapa supaya dapat karamah atau kemuliaan ini tadi. Ada macam-macam cara lah ya. Jadi insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, kemudian tadi
Kemudian diangkatkan Nabi SAW kepada Hadratul Qudsi. Ini tempat yang paling tinggi, iaitu melihat. Maka melihat ia akan Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Dengan barang yang patut dengan dia, dengan tiada berkaifiat dengan mata, kepala, kuat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada keduanya. Maka tiada jatuh bagi seorang segala Nabi dan Rasul-Rasul melihat dengan mata kepala sebelum mati. Ni Nabi adalah dia sahaja orang yang pertama melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mati. Selain daripada Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita dah masuk syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya kena masuk syurga Allah. Itulah dia total 100 nikmat. Ini kan Allah Ta'ala ada satu nikmat diturunkan di dunia ini. Satu nikmat. Semua yang kita rasa nikmat sedap, apa semua, nikmat mata mandang, nikmat lidah merasa, nikmat telinga mendengar, semua. Saya inginkan orang kata nikmat persetubuhan, minta maaf, kotor sikit, nikmat persetubuhan, itu hanyalah 1% saja. Di sana nanti, di surga nanti, nikmat itu berganda sampai 100% yang disebut sebagai 100 rahmat Allah SWT dapat di dalam surga. Wah, itu kalau durian yang namanya Musang King. Tadi siapa yang cerita Musang King? Harganya RM75. Wah, 1 kg RM75 itu yang baik. Saya pun belum pernah makan. Boleh azan dulu. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar
Hayya 'alal salat. Hayya 'alal salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Nabi dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tak dapat digambarkan bagaimana nikmatnya melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu. Lantas dia pun terus sujud. Nabi pun sujud kepada Allah SWT, di hadapan Allah SWT. Allah Ta'ala pun bagi tahu Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'suka, angkat kepala, suruh angkat kepala. Itu yang dalam satu kitab Nabi pun mengucap at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Yang kita baca tu segala penghormatan, segala keberkatan, segala salawat, segala kebaikan, thayyibatu, segala yang baik-baik adalah bagi Allah. Lepas tu Allah jawab, Assalamu alaika, salam sejahtera kepada engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, wahai Muhammad, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan keberkatannya. Assalamu alaina Nabi. Nabi pun jawab, bukan aku seorang. Dalam kata Nabi, Assalamu, salam sejahtera kami. Maknanya kami itu umat-umatnya. Di sana Nabi ingat umatnya. Salam sejahtera kami, umat-umat. Dia dan umatnya. Wa ala ibadillahis, dan atas ini hamba-hamba yang soleh. Itu. Wa ala ibadillahis solihin. Oleh sebab itu, dia punya bacaan tasawuf itu dapatnya masa Nabi di Mi'rajkan. Jangan sampai salah kita tuan-tuan baca. Jangan baca at-tahi. Nak kena betulkan itu rukun sembahyang itu. At-tahiyyatul, jangan laju-laju sangat. Mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah jawab, Assalamu alaika
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pula assalamu alaina, salam serta ke atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan hamba-hamba yang soleh sebagai mewakili umatnya. Lepas tu asyhadu alla, asyhadu, maka malaikat yang di sekeliling tu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami bersaksi bahawa Muhammad, dia jadi di situ Allah dan Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kami bersaksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Lepas tu dia doakan Allahumma salli ala Muhammad. Itu malaikat doakan macam itulah tuan-tuan. Dapatnya macam itu. Oleh sebab itu bila Allah Ta'ala suruh angkat kepalamu dan mintalah wahai Muhammad, aku akan bagi apa sahaja permintaanmu. Wah, itu Nabi bila di macam itu, ini dialog di antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang ceritanya tu. Satu kalau saya baca tu setengah jam lagi pun tak cukup tu. Cuma yang akhir itu maknanya kemudian lepas itu dia kata, Allah, aku fardukan ke atas umatmu solat 50 waktu. Wah. Jadi itu yang Nabi dapat. Lepas tu dia pun turun ke langit ke-7, kemudian ke langit yang ke-6. Dia turun itu maknanya akan jumpa mana? Belum jumpa Jibril lagi. Jibril tunggu di Sidratul Muntaha tadi. Sampai Sidratul Muntaha, Jibril sambut tadi, barulah diajak turun ke langit yang ke-7, jumpa Nabi Ibrahim. Ada pesan-pesan itu saya tak payah itulah. Tapi itu boleh juga kalau malaikat Nabi Ibrahim berpesan, wahai Muhammad, maknanya dipesan kepada umatmu, suruh tanah surga subur, banyakkanlah tanam-tanaman surga. Nabi pun berkata, apa itu tanaman surga? Kata, iaitu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman surga. Baca sekali, satu pohon ditanam di surga untuk kita. Buahnya kita akan dapat nanti hari kiamat insya-Allah. Sekali baca. Suruh banyakkan. Kemudian diturun pada langit ke-6, jumpa Musa. Itu yang Nabi Musa suruh naik lagi. Aku dah cuba ke atas umatku, wahai Muhammad. Tak mampu dia. Tak mampu. Umat aku lebih kuat. Umat engkau lemah. Tak mampu. Kau minta kurang. Dia pun naik lagi, kurang 5, turun lagi, berapa kurang 5. Jadi disuruh naik, disuruh naik lagi, minta kurang, sehinggalah hanya tinggal 5 tadi. Situ pun suruh naik lagi, minta lagi. Kan tak mampu, ramai yang tak mampu. Malu aku tadi. Cukuplah tadi. Betul tak sekarang ni? 5 pun ramai yang tak mampu. Betul tak tuan-tuan? Betul. Jadi begitulah rakan karib Nabi Allah Musa alaihis salam itu. Okey. Jadi diperingkaskan kepada tak boleh panjang-panjang ini. Itu saja yang dapat. Cuma di akhir ceramah saya ini, insya-Allah sama-sama kalau boleh kita besok puasa. Sunat puasa yang namanya puasa Mi'raj. Dalam kitab-kitab fiqh ada diterangkan puasa Mi'raj ini bersamaan dengan puasa 60 bulan. Bersamaan dengan puasa 60 bulan. Allah Ta'ala bagi pahala sama dengan puasa 60 bulan. Jadi siapa nak berpuasa dipersilakan. Puasa 1 hari saja besok, ajak anak-anak kita. Lagipun hari Khamis kita gabungkan dengan, ya Allah, aku puasa besok, puasa Mi'raj dan hari
Khamis. Tak akan 2 dalam 1. Tak insya-Allah. Lepas tu antara amalan sepanjang berpuasa itu selain daripada doa, ini kan Rabbi firli warhamni wa tub alayya yang saya tunjukkan pada awal Rajab dulu, itu ialah banyakkan zikrullah, mengucap la ilaha illallah, banyakkan la ilaha illallah. Kerana apa tuan-tuan? Ini boleh ambil saya masa 5 minit tak? Boleh tak? Ini kalau tak boleh tak apa, tapi tuan-tuan rugi. Saya nak bagi tunjuk aja. Kalau tak tuan-tuan rugi nanti. Ini. Siapa yang nak masuk syurga cepatlah. Siapa yang nak masuk syurga cepatlah. Nabi bersabda dalam satu hadis, man qala la ilaha illallah sab'ina alfu marrah, faqad istara nafsahu minallah. Barang siapa yang mengucap atau membaca la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Masya Allah. Tapi bukan satu hari. 70,000 kali. Maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripadanya. Daripada api neraka. Menebus. Jadi kalau boleh saya ajak diri saya dan juga tuan-tuan semua yang dengar ni lah. Mungkin ini live agaknya, yang daripada luar pun mungkin ada yang dengar. Kalau boleh, kalau mudah-mudahan sebelum kita mati, kita cukupkan 70,000 kali kalim la ilaha illallah. Itu ini tak boleh berapa-berapa lah, nanti tak cukup. Tak? Kalau boleh kita sediakan satu buku dan suka bolpen ni, kadang lepas sembahyang 100. Hari ni dapat berapa? 200. Okey, 200 tulis satu buku. 200 Rasa-rasa dalam masa 2 tahun dah ada. Boleh tu tak masalah. Kalau dengan mesin ketek, bukan mesin ketek lain. Tak, mesin ketek yang bunyi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas sembahyang 100. Atau satu hari dapat 500. Kalau untuk cukupan 70,000. Sebab ada riwayat. Itulah saya minta 5 minit tadi. Ada riwayat yang dah diperjelaskan. Seorang muda. Seorang muda. Orang muda ni bukan orang tua ni. Kalau orang muda tu mungkin bawah 40 lah. Dalam 30 antara 30 hingga 40 tahun seorang muda. Dia itu adalah diberi kelebihan oleh Allah SWT ahlul kasyaf. Ahlul kasyaf ini dia dapat tahu perkara yang orang tak boleh tahu. Maknanya dia dapat dibuka hijab tadi, hijab dinding, aling-aling gitu. Kenapa kita tak boleh nampak syaitan? Pasal apa tak boleh nampak syaitan? Pasal ada dinding, ada aling-aling. Tapi kalau kita dibuka dinding, kita nampak syaitan. Kita nampak jin, kita apa? Wah, itu lah. Jadi ahli kasyaf ni, ada orang yang diberi kelebihan dengan ahli kasyaf ini, dia dibuka, dia boleh nampak. Orang lain tak boleh nampak. Dia dapat tahu perkara-perkara yang memang solid lah. Kalau dibuka hijab, dia tahu. Ini seorang muda tak tahulah apa amalan dia, wallahu alam. Wallahu alam, amalan dia, wallahu alam. Maka satu hari ibunya meninggal dunia. Ibunya mati. Maka ia pun kerjakan. Lepas tu panggil, dikerjakan, ditajiskan mayatnya lah. Dihimpunkan beberapa manusia yang ramai. Dan adalah di antara yang ramai datang itu termasuk seorang syekh. Iaitu ahli Sufi. Ahli syekh ini memang ahli tarikat lah. Kalau sekarang orang panggil tarikat ke. Itu Sufi. Dan dia punya wirid dia itu. Wah, Sufi ni. Memanglah. Itu yang dikatakan basah lidahnya dengan zikrullah ni. Ahli Sufi ni. Maka tatkala berhimpun mereka, seorang syekh daripadanya tadi, ahli Sufi tadi,
maka hasillah bagi orang muda itu tiba-tiba berubah muka orang muda tadi. Berubah. Dan dia menyesal macam, aduh ya Allah, begitulah, maknanya terlalu kesal, tak? Dan macam begitulah, ya Allah macam mana ni ya Allah, macam mana ni ya Allah. Kata dia, kenapa dia tahu? Dia berteriak dan menyesal. Maka ditanya oleh orang hasillah daripada yang demikian itu, maka katanya, aku lihat ibuku yang meninggal ini. Tak? Rohnya itu dia, aku lihat. Pasal dia tahu, dia dapat melihat itu dia, telah dibawa ke neraka. Dibawa ke neraka ibunya, tak tahulah sebab apa. Jadi, dan disiksa dalam neraka. Dan adalah Syekh tadi dengar. Syekh tadi dengar, kesian orang muda ni yang mati dia. Mendengar akan perkataannya itu, dan adalah baginya zikir yang sudah dia sediakan bagi dirinya. Syekh ini dah cukup 70,000 kali dah zikir yang saya katakan. La ilaha illallah dah 70 kali. Dia dah ada untuk menebus diri dia tu. Maka dia berkata pada dirinya, ya Allah, ya Tuhan, maknanya diserahkan. Wahai Tuhanku, bahawa telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku. Dan aku naik saksi akan dikau ya Allah, bahawa aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini. Wah, dihadiahkan yang dia punya 70,000 kali tadi, dihadiahkan kepada ibu orang muda yang masuk, yang telah dimasukkan ke neraka dan disiksa tadi. Kemudian hingga orang muda itu tertawa, kemudian orang muda senyum. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia senyum. Dia kata dia. Kemudian maka ditanya orang baginya. Maka berkata ia, aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke surga. Wah, itu. Dimasukkan ke. Maka berkata Syekh itu, kalau begitu hasillah bagiku 2 faedah. Maksudnya Syekh itu berkata, betul lah, untuk diriku dan untuk dia, dua-dua. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita boleh hadiahkan ibu kita, ayah kita dengan 70,000 la ilaha illallah tadi, selain daripada diri kita sendiri, insya-Allah mak bapak kita akan dibebaskan. Oleh sebab itu, ya, saya mengajak diri kita lah, mengajak diri saya lah. Mudah-mudahan ni. Amin ya rabbal alamin. Kita berazam lah, ya, seberapa yang mampu. Insya-Allah. Itu saja tuan-tuan untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita berkongsi ilmu dan dapat juga menghayatinya. Khususnya sembahyang, anak-anak kita jangan sampai tak sembahyang, ya, insya-Allah, ya. Dan sembahyang itu biarlah di masjid kalau boleh, ya, pakai mencerita tadi. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا
يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين